kita dapat satu tazkirah dengan tajuk penyucian jiwa dan meraih sifat al-qalbus salim, hati yang sejahtera. Para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang jiwa dan hati, kalau nak kata jiwa, kita tahulah jiwa. Tapi kalau kata hati, yang mana satu hati? Nah, itu dia bincang. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili contohnya dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, dia kata hati mana? Kalau orang ngaji bahasa Arab, al-qalbun maknanya hati, jantung. Hati itu al-kabid. Maka di sini dia kata qalbun, hati nurani. Maka apabila kita hati itu baik, maka yang lain akan turut sama. Sebagaimana Allah SWT sebut dalam surah Al-Anfal. Dalam suratul Anfal ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang betul-betul beriman itu apabila disebut tentang Allah, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat-ayat Allah, meningkat keimanan dia. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan sifat mereka bertawakal kepada Allah. Maknanya ini orang punya hati al-qalbul hayy, hati yang hidup. Mana dia hati bergerak. Quran memberi kesan yang besar bagi hati yang betul-betul hidup. Kita hari ni kadang-kadang cari formula lain. Nak suruh orang menangis, nak suruh orang sedih. Tak, bawa dengan lagu-lagu, dengan video-video, menangislah sekejap. Tapi adakah sama kesan video dengan muzik-muzik itu terhadap hati dengan kesan hati yang terkesan dengan Quran? Tidak akan sama. Orang yang hati yang terkesan dengan Quran, ini mustamir, dia akan berterusan. Tapi hati yang terkesan dengan lagu-lagu, masa tu dia menangis, lepas tu tak ingat ya. Kadang-kadang kita pergi motivasi 2 malam tak, dengan lagu-lagu menangis kita, balik lagu tu juga. Baik, itu ayat. Adapun hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh seorang sahabat nama dia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala, kata Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia dengar Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh kita ni ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Bila dia baik, baiklah semua tubuh dia. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Bila dia rusak, rusaklah punuh habis hal lain. Ala wahyal qalbu, maka itu nama dia hati ataupun jantung, ataupun terjemahan yang betul dia kata hati nurani. Kalau kata jantung yang ada pam darah tu, itu orang boleh tukar pun kan. Hadis ini rawahul Bukhari dan juga Muslim. Jadi para jemaah sekalian, hati adalah merupakan tempat tilik, dia panggil mahallun nazar, tempat Allah SWT tengok. Allah Ta'ala nak tengok kita di mana, nilai kita duduk di mana. Nilai seorang manusia itu duduk di hati. Tapi ingat, ini satu-satu fahaman baru. Bukan baru, fahaman itu sudah lama, tapi diperbaharukan oleh sebahagian orang hari ini. Bila kita tanya dia, kenapa tak solat? Senang-senangnya dia tunjuk hati baik. Ada ke tak ada macam tu punya orang? Ada. Kalau kita tunjuk dia, kenapa tak tutup aurat? Saya ni tak tutup aurat pun hati baik. Nak kata apa? Ini satu kepahaman bahaya. Dia panggil golongan liberal sekarang ni. Dalam bahasa lama, kitab-kitab lama, dia tulis fahaman al-murji'ah. Kena ambil nama ni, al-murji'ah. Ada sebuah buku baru yang dikeluar oleh Ustaz Dr. Aizam. Mungkin dia kenal ni.
kan, pegawai di bahagian penyelidikan di JAKIM. Dia tulis buku ni. Buku ni penting tuan-tuan. Aku ni tak solat pun baik, tak puasa pun baik, tak tutup aurat pun baik. Tak. Kita kata baiklah, tapi dari sudut penilaian agama kita kata tidak baik. Ada seorang makcik dia mari tanya. Dia kata, "Ustaz, anak dia ni baik sungguh dengan orang. Dengan mak dia pun kalau minta duit 200 dia bagi timah. Tapi problem lah Ustaz, dia tak mau solat. Macam mana anak saya?" Tuan-tuan bayangkan kita ni sebagai ustaz, kalau kita kata anak makcik tak baik, cik-cik orang tua ni tak. Allah, ustaz cakap macam ni. Kita mari tanya dia baik-baik. Kita nak kata apa? Kalau orang bertanya kita, nak jawab macam mana? Anak makcik tak jauh. Bahasa Kelantan sikit. Jadi kita kata, oh betul lah, anak makcik ni baik dengan orang, tak baik dengan Tuhan. Baru dia tekannya. Di mana kita kena respon, anak makcik ni baik dengan orang, tetapi tidak baik dengan Tuhan. Dengan orang baik, dengan Allah tidak baik sebab langgar syariat. SOP syariat tidak dipatuhi, maka itu dikatakan tidak baik. Baiklah para jemaah sekalian. Maknanya bila kita satu orang panggil tapak yang besar dalam kehidupan kita ni, dia panggil tapak duduk di hati. Jiwa, penyucian jiwa, nak cuci di mana? Di mana kita nak bersih jiwa kita? Jawabnya apabila kita boleh bersihkan hati kita. Di antara doa Nabi Ibrahim. Tuan-tuan ambil doa Nabi Ibrahim ni dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 87, 88. Di antara doa Ibrahim, "Wala tukhzini yawma yub'atsun." Ya Allah, jangan hinakan saya pada hari dibangkitkan. Sama, kita pun minta juga Allah Ta'ala tidak hinakan kita. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tak berguna lagi harta benda dan anak, keluarga. Pada masa itu, masa di akhirat esok. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Ini ayat 89, 87 hingga 89 surah Asy-Syu'ara. Maka para ulama mengatakan hati yang sejahtera itu macam mana? Kita nak kenal hati sejahtera. Kita kata saya ni hati baik, hati sejahtera. Apa dia definisi hati sejahtera? Maka para ulama meletakkan kategori penyakit yang melanda hati ada dua kategori. Penyakit yang melanda hati kita ni ada dua kategori. Dia panggil yang pertama marad asy-syahawat. Penyakit godaan syahwat. Ini semua kena kepada kita. Orang Islam ke, orang bukan Islam ke, ia Muslim ke, non-Muslim ke, penyakit syahwat ni sama ya. Syahwat nak kepada tu, nak yang ni, nak macam-macam nak lah. Nak kemewahan, nak kemegahan, nak kedudukan. Satu lagi penyakit yang lebih berbahaya daripada itu, dia panggil marad asy-syubhat. Penyakit tidak percaya, ragu, tidak begitu yakin kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Ini lagi dahsyat. Penyakit syubhat. Penyakit syubhat ni dia attack akidah. Penyakit syahwat dia pergi kepada penyakit akhlak. Nak pangkat, berebut sama kita. Nak kedudukan, sanggup dia buat apa saja. Tapi yang bahaya sekali penyakit yang melanda hati, dia panggil penyakit dari sudut akidah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Hati mana tu? Hati orang munafik. Dan ayat ni fi qulubihim maradun, itu sifat orang munafik. Orang munafik ni baik dia, ada atas masjid dia boleh pergi solat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ubay bin Salul solat belakang Nabi sekali-sekala muncul. Tapi belakang apa dia tak buat? Semua kejahatan dia buat. Semua perancangan strategi jahat nak hina Nabi adalah Ibnu Ubay bin Salul. Itu dia panggil marad asy-syubhat, syak, keraguan, kekeliruan, segala perkara yang berlaku ini, inilah di antara perkara yang menakutkan kita para jemaah sekalian. Maka
hati yang sejahtera itu sejahtera daripada dua penyakit. Sama ada penyakit syahwat ataupun penyakit syubhat. Hati yang sejahtera duduk di mana? Iaitu sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis, man ahabba fillah. Siapa dia sayang kepada orang kerana Allah. Kita bersahabat, dua orang, jiran, tetangga, anak beranak, adik beradik, bahkan suami isteri pun. Bila kita hubungan kita kerana Allah, wa abghada fillah, marah juga, biarkan Allah marah. Jangan marah kerana nafsu, jangan. Kenapa awak tak suka dengan dia? Alah, dia tu kaki maksiat. Dia suka tipu orang. Jadi kita benci akhlak dia. Kita tak benci kepada dia seorang Muslim, seorang Muslimah, kita tidak benci. Tapi kita benci kepada perbuatan dia yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa a'ta fillah wa mana'a fillah. Kita beri kepada orang kerana Allah, kita tak beri juga kerana Allah.